Tahun 2020 bagi Malaysia dipenuhi dengan peristiwa mencabar. Tidak pernah lagi dalam sejarah moden manusiawi sejenis wabak memberi impak begitu besar sekali. Penularan COVID-19 bukan sahaja meragut nyawa, malah turut menjerut ekonomi negara-negara sedunia. Tiada garis panduan mahupun sebarang petunjuk lampau yang boleh dijadikan rujukan. Kerana this is an unprecedented crisis dengan izin. Krisis ini memberi kejutan permintaan dan penawaran, mengganggu rantaian bekalan serta menekan ekosistem perniagaan. Kita juga terpaksa berhadapan dengan ketidaktentuan persekitaran luar, kejatuhan harga komoditi dan ruang fiskal yang terhad. Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF mengunjurkan ekonomi global mencatat pertumbuhan negatif di paras 4.4% pada tahun ini. Perdagangan dunia juga dijangka merosot pada kadar 10.4%. Krisis yang berlaku pada masa ini turut menjejaskan ekonomi di lebih 150 buah negara. Ia merupakan krisis ekonomi terburuk sejak era The Great Depression pada sekitar tahun 1930-an. Sejak awal lagi, kerajaan telah meletakkan keutamaan melindungi rakyat melebihi segala perkara lain. Itulah sebabnya kerajaan bertindak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Walaupun kita tahu tindakan selama hampir 2 bulan ini memberi kesan mendadak kepada aktiviti ekonomi dan sosial rakyat. Suatu itu, Bank Negara Malaysia menganggarkan negara mengalami kerugian di antara 2 hingga 2.4 bilion ringgit sehari dengan penutupan ekonomi. Bagi mengimbangi antara kewajipan melindungi rakyat dan menjamin kelangsungan ekonomi, kerajaan perlu bertindak pantas. Oleh itu, Pelan Pemulihan Ekonomi secara berfasa telah diperkenalkan menggunakan pendekatan 6R, iaitu Resolve, Resilient, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform. Semasa peringkat Resolve atau ketegasan, tumpuan kerajaan adalah untuk meratakan lekuk jangkitan COVID-19. Sementara itu, ketika peringkat Resilience atau ketahanan, pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan bernilai 260 bilion ringgit telah diperkenalkan bagi menangani kesan penutupan ekonomi. Bermula Mei 2020, setelah lekuk jangkitan COVID-19 berjaya diratakan, kita memasuki fasa restart atau memulakan semula yang menyaksikan pembukaan semula ekonomi secara beransur-ansur. Selanjutnya, negara beransur ke peringkat recovery atau pemulihan, di mana kerajaan menggerakkan pakej rangsangan penjana berjumlah 35 bilion ringgit dan kita prihatin bernilai 10 bilion ringgit. Keseluruhan pakej rangsangan yang diumumkan kerajaan bernilai 305 bilion ringgit atau 20.7% daripada KDNK. Agensi laksana telah ditubuhkan bagi memastikan pelaksanaan pakej rangsangan dibuat dengan cekap, telus dan berpandukan data. Berdasarkan kaji selidik laksana tentang keberkesanan pakej prihatin, lebih 80% daripada 11,000 responden didapati berpuas hati. Saya berterima kasih kepada laksana dan lebih 53 agensi kerajaan yang telah berganding bahu, berkongsi data dan bekerjasama erat dalam memastikan pelaksanaan pakej rangsangan ini. Segala inisiatif yang dilaksanakan merupakan counter-cyclical measures bertujuan mengurangkan dampak COVID-19. Alhamdulillah, kita dapat melihat pertumbuhan KDNK negara telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan daripada negatif 28.6% pada April 2020 kepada negatif 3.2% pada Jun. Anggaran awal KDNK bagi Julai hingga September turut menunjukkan tren pemulihan yang memberangsangkan. Sehubungan itu, mengambil kira persekitaran semasa, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 telah disemak semula dan dianggar menyusut sebanyak
Pada tahun 2021 pula, ekonomi negara dijangka kembali pulih dan berkembang pada kadar antara 6.5 hingga 7.5%. Ini sejajar dengan langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi Inisiatif Pelancongan 2021 selain disokong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diunjur lebih baik iaitu sebanyak 5.2%. Suatu yang penting untuk disedari ialah kita telah membuktikan kepada masyarakat dunia yang Malaysia mampu menguruskan ekonominya dalam keadaan mencabar apa sekalipun. Baik dalam sukar, lebih lagi senang. Natijah dari pengalaman melalui pelbagai krisis ekonomi sebelum ini, kita tempa menjadi pasak iltizam yang mengikat kita untuk teguh berikhtiar, bijak kala bertindak dan yakin pada gemblengan usaha.